Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Okay, hari ini kita nak tengok macam mana nak menggunakan Keynote daripada MacBook Pro bagi menggantikan penggunaan lazim Microsoft Office PowerPoint. Jika kawan-kawan baru dalam channel saya ni, sila subscribe, like, komen yang kat bawah dan kalau boleh share video saya ni. Okey, saksikan video ni sampai habis. Aktifkan selang anda. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama saya lagi. Okay, kali ni kita nak tengok kenapa kita perlu menggunakan Keynote berbanding dengan kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Okay. Kalau kita menggunakan MacBook Pro, untuk kita menggunakan Microsoft Office, kita kena beli. Kita kena subscribe Microsoft Office. Kalau tak salah saya, harga dia dalam 300 lebih setahun. Itu yang paling murah kot. Kalau kita beli MacBook Pro, kebiasaannya software ni datang sekali di dalam kita punya komputer kita tu, dan dia datang free of charge, FOC. So tak payah bayar apa-apa, benda tu dah sedia ada dekat dalam tu. Jadi kenapa kita tak nak guna? Jadi kenapa kita kena bayar lebih? Baik kita guna apa yang Apple bagi kita free, tak payah bayar apa-apa, dan kita boleh optimizekan penggunaan dia. Dan to be honest, saya dah mula menggunakan Keynote ni dalam setahun macam tu, dan saya mendapati kalau ada orang yang hantar dokumen tu di dalam Microsoft Word pun, ataupun Microsoft apa nama ni, spreadsheet dia punya apa, Excel ataupun PowerPoint, saya masih boleh baca dengan menggunakan free application yang diberi oleh Mac ni. Okey, kalau kita gunakan Mac, Microsoft Word ni diganti dengan application Page. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel, jadi dalam MacBook ni kita gunakan Numbers. Kalau dalam PowerPoint, Microsoft Office, kita gunakan PowerPoint. Dalam Mac kita panggil Keynote. Dan application dia tak susah nak pakai, dan bagi saya cukup untuk nak buat apa-apa presentation, nak buat surat, nak buat apa-apa spreadsheet, cukup dan memadai. In fact, saya rasa lebih seronok sekarang ni dengan menggunakan application ni sebab free. Okey, saya nak tumpukan presentation ni khas kepada kandidat ITC ataupun kandidat AI yang nak buat presentation. Jadi kalau nak buat presentation ni, bukan semua orang reti buat presentation dengan menggunakan tools yang ada. Jadi hari ni saya nak share sedikit sebanyak macam mana nak buat presentation dengan menggunakan Keynote menggantikan Microsoft PowerPoint. Okey, macam mana nak activate dia? Okey, tengok dekat skrin saya ni. Okay, this is Numbers untuk spreadsheet menggantikan Excel. This is Keynote menggantikan PowerPoint, and this is Page menggantikan Microsoft Word. Okay, kita tak nak sentuh lagi yang pasal Numbers dengan Page, tapi kita nak tengok tentang Keynote. Okay, kita tengok Keynote macam mana kita nak buat presentation. So first kali buat is you click on Keynote. Okay, jadi Keynote ni mula-mula dia akan keluar skrin macam ni. So you terserah dekat mana you nak bubuh. Katakan you nak bubuh dekat desktop, so you klik dekat desktop, you klik new document. Kalau you ada specific folder, you pergi kat specific folder. Tapi in this case,
I nak letak dekat dalam desktop. So I klik new document. Okey. Kemudian lepas kita dah pilih dekat mana kita nak bubuh kita punya file presentation tadi, kita pilih apa theme yang kita nak. Saya buat yang simplified. Yang detail tu nanti kita akan belajar kemudian. So kita akan tengok macam mana cara mudah. Okey, dekat sini dia ada banyak kan, kita boleh pilih apa konsep yang kita nak. Ada few contoh dekat dalam ni, apa-apa jenis presentation yang kita nak, kita boleh pilih. Okey, dalam kes ni saya nak buat presentation mengenai program AI ataupun ITC SSI. Okey, so saya ambil yang basic ni, saya ambil basic color ni. Okey, mula-mula dia akan datang macam ni, dia punya PowerPoint presentation. Okey, saya boleh masukkan apa title presentation yang saya nak buat. Katakan dekat sini saya nak buat cerita pasal regulator. Okey, saya masukkan regulator. Okey, kemudian dekat sini saya nak bubuh apa? Presentation subtitle ni. Contohnya saya nak bubuh section 1. Section 1 OWD ataupun Open Water Diver. Okey. Kemudian dekat sini saya nak bubuhkan, katakan saya nak bubuh nama saya bubuh nama Suhaimi. Okey, presentation hari ni is hari ni 7 Jun 2021. Okey, kalau sini Suhaimi saya nak bubuh Suhaimi Salih lah. Salih saya bubuh je. Okey, alright. This is saya punya presentation. Okey, dekat sini dia ada viewer lah. Okey, kalau kita nak pergi the next slide, you boleh terus tekan next slide. Tapi cara ni susah. Cara yang paling mudah yang I nak recommend untuk you nak buat is you klik dekat view ni, you select outline. Okey. Jadi kat outline dia datang dalam bentuk macam ni. Lebih mudah. Okey. So apa you buat? Okey, kalau you nak pergi dekat second slide, you just tekan enter saja. Okey, untuk you nak patah balik ke kiri tu, you tekan shift tab untuk you nak ke kiri. Okey, apa tajuk yang you nak buat? Let's say you ada the first one will be your objective. Okey. Kemudian yang seterusnya is you punya value. Okey. Kemudian yang keempat ni is a outline. Yang kelima mungkin you nak bagi tahu components of scuba regulators. Okey, yang seterus type of scuba regulator. How regulators work. Okay. Number yang seterusnya is saya nak buat pasal summary kan. Summary, kemudian lepas tu saya nak buat pasal saya nak explain dia punya value. Kemudian lepas tu saya nak explain pasal dia punya objektif. Okey, yang saya tertinggal kat sini adalah soalan. Kat mana nak buat? Okey, katalah dekat sini lepas slide nombor 7 ni saya nak buat soalan. Saya boleh tambah dekat sini, saya tambah question. Okey. So yang ni dia punya main main slide dia. Okey, kalau kita tengok ni, this is slide nombor 3, slide nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ada 11 slide. Okey, saya nak bubuh dia punya content dia yang dalam. Apa yang saya nak buat? Okey, katalah saya ada saya nak buat outline saya dulu. Objektif nanti saya buat kemudian. Okey, outline ni bila saya tekan enter dia akan turun kat bawah. Kan? Yang ni saya nak jadi dia punya subtopik dia. So apa yang saya buat? Saya tekan tab. Bila tekan tab saya akan masuk ke dalam tu. Okey, outline dia. Yang pertama saya nak cerita pasal component of scuba regulator. Kan? Ini this is dia punya outline dia. Okey, yang kedua saya nak type of scuba regulator. Okey, yang ketiga is how regulator works. Okey.
Kemudian lepas tu baru saya nak decide dia punya objektif, sebab saya dah ada apa benda yang tajuk saya nak cerita kan. Okey, saya bawa ke objektif. Objektif, saya nak pergi di sebelah kanan dia, saya tekan tab. Okey, objektif saya yang first, list 5 component of scuba regulator. Dia mesti dia punya objektif dia must be measurable. List 5 component of scuba regulator. List of 5 component. Yes, betul. List of 5 component of scuba regulator. List 2 types of scuba regulator. Okay. Kita tengok kita tengok dekat sini apa value bila student dapat mengikuti presentation ni. Okay, kita tengok ni. Value yang pertama dekat sini is dia akan tahu bagaimana regulator ni berfungsi. Okay, how the regulator works. Okay. Okay, yang kedua, scuba regulator maintenance. Okay. Yang seterusnya is a option to purchase. Option to purchase scuba regulator. Maksud dia, siapa-siapa yang dah belajar benda ni, dia akan tahu kalau lain kali kalau dia nak beli scuba regulator, dia tahu apa yang nak dipilih. Okay. Okay, so this is dia punya outline. Okay, katakan this is a component on the scuba regulator. Apa dia komponen scuba regulator? Okay, kita boleh klik dekat sini. Kita boleh, yang pertama adalah first stage. Kita akan explain lah apa itu first stage. Yang kedua, kita akan explain second stage kan. Primary air source. Okay. Yang ketiga is a alternate air source. Second stage juga kan. Okay. Yang ketiga is a submersible pressure gauge. Okay. Yang keempat is a inflator hose. Right. Okay, ni mana kita explain satu lah. Okay, kemudian lepas tu type of scuba regulator. Apa type of scuba regulator? Okay, dia ada dua jenis. Okay, yang pertama kita ada unbalance. Yang kedua kita ada balance. Okay, dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua benda. Tapi boleh tak kalau saya nak buat dua kolom? Okay, boleh saya buat dua kolom. Jadi macam mana nak buat dekat sini? Saya pergi dekat layout. Dekat layout ni saya buat, katalah saya nak dua kolom. Okay, this is dua kolom lah. Okay, unbalance. Okay, unbalance ni apa dia punya features dia? Okay, saya kalau dia punya benda dia, saya nak masukkan belah kanan sikit lah. Dia punya subtopic of unbalance ni, saya tekan butang tab. Saya bawa features kan. Okay, features dia. Kemudian saya nak masuk lagi ke kanan. Okay, dia dekat sini less less mechanism. Okay, yang kedua less maintenance. Okay, yang seterusnya low cost. Low cost. Apa lagi kelebihan dia? Features dia lagi apa lagi? Boleh buat sebagai rental set kan. Okey. Untuk yang okey, untuk yang dekat sini balance. Okey, balance apa yang saya ada? Okey, saya nak buat features dia ya. Ni saya boleh bubuh ni jugalah features dia kat sini ya. Apa features dia? Apa ni? Premium design and design.
premium design. Kalau ni dia silap design. Okey, yang kedua is breathing, kan? Smooth breathing lah, saya sebut ataupun easy breathing, ataupun easy breathing lah, kan? Okey, apa ni, dia punya harga dia a bit expensive lah, kan? Expensive. Okey, itulah dia punya kelebihan dia, kan? Apa ni, saya nak cakap sesuai untuk deep diving. Macam mana saya nak kata deep diving, kan? Okey, sesuai untuk deep diving. Okey, this is balance dengan unbalance. Kemudian lepas tu how the regulator work. Okey, dekat sini saya nak masukkan gambar. Okey, tapi gambar tu saya belum ada lagi. Jadi apa saya buat? Saya cari dekat sini. Saya cari dekat sini, saya buka. Saya buka how scuba regulator work. Okey, kita tengok dekat sini. Ada tak gambar-gambar? Okey, katakan saya nak ambil gambar ni. Okey, saya nak ambil gambar ni. So, saya ambil gambar ni, saya save image as a, saya simpan dekat dalam desktop, saya bubuh ni. Okey, kemudian lepas tu ada lagi tak gambar-gambar lain yang saya nak? Okey, okey, saya nak ambil gambar ni. Saya save gambar ni. Okey, okey, jadi lepas gambar ni, lepas saya dah ambil, saya boleh minimize benda ni, saya boleh masukkan gambar dekat dalam ni. Macam mana nak masukkan gambar ni? Okay, you klik dekat media, you ambil image gallery, kan? Okay, masukkan gambar tu dekat sini, kan? Drag, kan? Macam mana nak drag? You boleh macam gambar ni tadi ni, kan? I ambil ni, I terus drag masuk dalam tu. Okay. Kemudian yang ni kan gambar ni kan dia terlalu besar sangat, kan? So I gambar ni I boleh kecil, kan? Double klik dekat sini, I boleh besar atau kecil, katalah I nak itu, kan? Okey. Okey, dan okey, dekat sini I nak buat tajuk dia. This is balance regulator. Okey, I boleh buat tajuk dia balance and regulator. Okey. Okay, kemudian dekat sini I nak masukkan lagi gambar. I boleh ambil lagi sini juga media, I ambil image gallery, bubuh dekat sini. Okey, katalah yang ni I nak buat kecil sikit. I nak bubuh dekat tengah ni. Okey. Mana gambar dia? Katakan this is dia punya gambar ni tadi, I masuk ke dalam ni. Okey. Buat benda yang sama juga, double klik kat sini, so I boleh kecilkan dia. Okey, katalah I nak kecilkan gambar macam tu. Okey, this is unbalanced regulator. Regulator. Okey. Dah I dah ada ni, tapi yang ni mungkin ni sangat mungkin besar sangat, I boleh kecilkan sikit. Okay. Alright. Kemudian ada last three is ada soalan summary. Okay, summary ni I nak ambil yang apa yang I punya outline. So I boleh copy apa benda yang ada dekat ni, I copy, Ctrl C, I pergi dekat summary ni, kan? I boleh turunkan ke bawah, I tekan Ctrl V untuk nak masukkan dia punya apa I punya outline I tadi. So since semua benda ni duduk di sebelah kiri, I nak ke kanan dia, I tekan butang tab. So I boleh bawa tiga benda ni, dia masuk kat dalam ni. Okay. Kemudian value, I nak copy exactly semua benda ni. So apa I buat, I copy tiga benda ni, I tekan Ctrl C. Kemudian dekat value dekat sini, I tekan enter, kan? I tekan Ctrl V. Okay. Jadi semua tiga benda ni, kan? Tiga benda ni I highlightkan semua, I tekan butang tab, dia akan pergi di sebelah kanan. Okay, last sekali is I punya objective. Okay, this is my objective. Okay, I nak copy dua benda ni, kan? Ctrl C. Kemudian lepas tu I nak pergi ke objective, kan? I tekan Ctrl V. Kemudian dua benda ni I tabkan dia.
So I dah ada I punya presentation. Okay, macam mana nak tengok I punya presentation? You boleh tengok balik dekat navigator ni pun boleh. This is you punya presentation you. Okay, siap tak? Mudah tak? Dan nampak you punya presentation you jadi lebih lawa. Okay, bila you nak buat, you nak play you punya presentation, so apa you buat? You tekan butang play. Bila you tekan butang play, dia akan terus main lah. Okay, this is ni lah. You nak ke depan ke belakang, you pakai arrow key. Jadi you terus lah buat presentation. Okay, this is how kita buat presentation. Okay, summary, review, objective. Okay, bila dah habis dan habislah. Kalau you nak display you punya presentation ni, mesti you ada screen lain ataupun you display dekat another monitor lain, ataupun kadang-kadang you ada apa ni, what we call it ni, you pakai projector. Okey, sekarang ni zaman dulu kita pakai projector, LCD projector. Sekarang ni dah modern sikit. Kebiasaannya kita dah tak ada lah pakai LCD projector tu. Kita pakai LCD screen ataupun TV tu. Kita pakai TV, dia ada HDMI, kita cucuk HDMI daripada kita punya notebook ni. Okey, kalau kita ada kita punya tu, actually you boleh juga masukkan you punya notes you dalam ni. So kalau kadang-kadang bila kita nak buat presentation, dia ada point-point dia yang you nak kena cakap, kan? You mesti ada practical application, you mesti jual you punya con-ad, you mesti jual equipment. So untuk nak mengingatkan you, bila you nak ceritakan benda tu, you boleh masukkan notes. So macam mana you nak masukkan notes? So apa you buat? You klik you pergi dekat play ni, you kena masuk dekat play, you kena customize a presenter display. Okay, you kena klik dekat presenter notes ni. So you klik OK. You tengok dekat sini ni, show presenter notes. You klik dekat presenter notes. So dekat presenter note ni, dekat sini you boleh tulis apa benda yang you nak cakap. Okey, dekat sini katalah welcome welcome student, kemudian introduce yourself, request student to open their manuals, request student to open their manuals, kemudian lepas tu you boleh explain dekat sini, objektif, explain dia punya value, kemudian explain dia punya outline. Kemudian dekat sini apa you nak ceritakan pasal pasal scuba regulator. Okey, yang pertama show the real scuba regulator to students, okay, teach them how to breathe, how to inhale, kemudian lepas tu sampai dekat sini, explain about regulator features. Kemudian lepas tu masukkan practical application. Kemudian lepas tu con-ad, suruh diorang jual deep diving, okay. Kemudian seterusnya is equipment sell. Kemudian lepas tu the next is about how regulator works, explain two different regulator. Okey, kemudian lepas tu tanya apa-apa soalan. Okey, soalan dia first nak tanya is tanya pasal, you boleh tanya apa-apa soalan nak pastikan dia orang ni faham ke tak faham, kan. So first ditanya list 5 komponen
scuba regulator, kan? Yang kedua, list two type of scuba regulator. Tanya soalan tu, kan? Student tu tahu ke tak tahu, kan? Kemudian lepas tu you punya habis you punya summary, kan, bla bla bla, kan, dan macam tu. So maksud dia okey, dekat sini you punya fikir juga dekat mana you nak masukkan safe diving practice. Okey, safe diving practice mungkin you boleh masuk dekat sini. Okey, safe diving practice, safe diving practice, dekat sini is send regulator, send regulator for maintenance every year. Ni pun salah satu point. Okay, kalau point lain untuk safe diving practice, mungkin you boleh bagi tahu bila dive, follow follow depth limit, depth limit. So, kalau nak dive lebih daripada 18 meter, ambil deep diving specialties. Okey. Jadi bila you buat presentation, okey, bila lepas dah habis dah semua ni, you tekan Ctrl S untuk save. Save you bagilah nama presentation regulator revision 1. Okey. Tekan butang save. So bila you nak play, you tekanlah butang play. Jadi bila you nak play, okey, memang you tak nampak dia punya screen dia dekat sini, tapi nanti bila you cucuk ke dalam you punya HDMI, dia akan display dekat bawah. Jadi waktu you nak explain tu nanti, dekat bawah tu dia akan keluar you punya notes tu. So yang dekat screen dia akan keluar exactly yang apa yang you nampak dalam screen sekarang ni. Tapi pada you punya notebook, hanya you yang nampak notes untuk presenter tu, tapi student akan nampak exactly apa yang ada dekat skrin yang you sambung kat HDMI tadi tu dah, kan? Kalau video ni memberi manfaat kepada rakan-rakan, sila sharekan video saya ni, ajak kawan-kawan lain untuk subscribe. Kalau ada apa-apa komen-komen ataupun sebarang pertanyaan, boleh komen dekat bawah. Saya akan cuba sebaik yang mungkin untuk jawab segala pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan. Dan untuk yang ke depan, saya cuba explore lagi apa feature-features yang ada di dalam MacBook Pro ni, dan saya akan keluarkan lagi tips-tips yang lain untuk mempermudahkan rakan-rakan membuat presentation pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi for the next episode. Aktifkan salam dah.